Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada pensyarah iaitu Dr. Mimi Hanida Abdul Muttalib dan rakan-rakan sekelas. Hari ini kumpulan kami yang terdiri daripada Nurul Izzah binti Ibrahim, Ayu Emilia binti Ramli, Nurul Elina binti Zulkifli, Anissa Sofia binti Alias, Ahmad Muiz bin Rahim, Nur Sabiha binti Muhammad Razafa dan Muhammad Ahmad Arif bin Azhar akan membentangkan tajuk Ibnu Khaldun dan pengamatan masyarakatnya. Saya akan membincangkan mengenai asal-usul dan latar belakang intelektualnya. Saya akan kita terus ke biografi Ibnu Khaldun. Nama sebenar Ibnu Khaldun ialah Abdul Rahman Abu Zaid Waliuddin Ibnu Khaldun. Waliuddin di sini merupakan nama gelaran keluarga beliau. Beliau lahir di Tunisia pada tahun 1332 Masehi dan meninggal di Kaihara Mesir pada tahun 1406 Masehi. Beliau adalah seorang pemikir Islam yang ulung, seorang ahli politik, sosiologi dan ekonomi. Beliau juga belajar ilmu falsafah, agama, matematik dan astronomi. Dalam hayat beliau telah menulis beberapa karya. Banyak karya yang telah dihasilkan oleh Ibnu Khaldun. Dan yang paling umum merupakan antara yang paling umum merupakan Al-Ibad, Al-Muqaddimah dan kitab Al-Ta'rif Ibnu Khaldun ini. Al-Ibad iaitu membicarakan mengenai peristiwa yang berlaku pada orang Arab, Parsi dan orang Barbar yang mempunyai kekuatan besar pada zaman mereka. Manakala Al-Muqaddimah pula membincangkan mengenai masalah-masalah sosial, dan Al-Muqaddimah yang mempunyai 7 jilid secara keseluruhannya. Manakala kitab Al-Ta'rif Ibnu Khaldun ini yang menceritakan mengenai sejarah atau riwayat hidup beliau secara teliti. Okey. Seterusnya kita pergi ke latar belakang intelektual. Latar belakang intelektual Ibnu Khaldun ini boleh dibahagi kepada 4 fasa. Fasa pertama, beliau mendapat pendidikan awal daripada ayahnya, dan setelah berumur 19 tahun beliau telah mula belajar berbagai cabang ilmu daripada beberapa orang guru, antaranya Ibnu Khaldun belajar mengenai ilmu agama, bahasa dan matematik serta ilmu teologi, ilmu alam dan astronomi. Pada fasa kedua, beliau mula melibatkan diri dalam dunia politik dan pernah menjadi setiausaha, dan juga pernah menjadi penasihat kepada raja, serta pernah dipenjara kerana perselisihan politik. Dan disebabkan oleh sikap politik yang kuat, beliau telah berhenti dalam berpolitik dan mula tekun mempelajari dalam bidang sarjana. Dan fasa ketiga, Ibnu Khaldun ni mula mengembangkan pemikiran dan barang beliau selepas melalui fasa pertama dan fasa kedua. Dan apa yang dimungkinkan pada fasa ketiga ini apa yang telah dilakukan oleh Ibnu Khaldun pada fasa ketiga ini telah menghasilkan karya beliau yang paling agung, iaitu Al-Ibad dan Al-Muqaddimah. Sehingga sekarang Al-Muqaddimah itu menjadi salah satu menunjukkan kepada ahli-ahli sosiologi di seluruh dunia. Okey, pada fasa keempat ni merupakan fasa akhir hidup beliau, dan beliau telah mengundurkan diri daripada politik dan terus menumpukan kepada tugas intelektual beliau. Disebabkan asalkan politik yang kuat, beliau telah berpindah ke Mesir dan di sana beliau telah ditawarkan oleh pemerintah Mesir sebagai hakim agung, dan beliau telah meninggal di sana setelah itu.
Assalamualaikum, saya Ahmad Muiz bin Rahim, nombor matrik A177693 akan membentangkan tentang Mukadimah. Mukadimah merupakan salah sebuah karya oleh Ibn Khaldun. Kitab ini dihasilkan oleh Ibn Khaldun di kubur Qal'at Ibn Salama yang sekarang ini terletak di Algeria. Karya ini diterbitkan pada tahun 1377 Masihi. Sebenarnya, Mukadimah merupakan sebahagian daripada kitab Al-Iqbar dan Mukadimah merupakan pengantar bagi kitab tersebut. Kandungan Mukadimah merangkumi aspek seperti sejarah, politik, ekonomi, teologi Islam dan lain-lain. Seterusnya kita lihat isi kandungan Mukadimah. Bab 1 membahaskan tamadun dan budaya manusia secara umum. Bab kedua pula kebudayaan masyarakat Badui. Bab 3 membahaskan tentang dinasti-dinasti, khilafah, tingkatan kekuasaan dan perkara-perkara lain yang berkaitan. Bab 4 tentang wilayah dan kota. Bab 5 membahaskan tentang ekonomi. Bab 6 pelbagai jenis ilmu pengetahuan, pendidikan dan kaedah-kaedahnya. Seterusnya kita lihat pada aspek pembentukan masyarakat. Dalam Mukadimah, Ibn Khaldun menghuraikan konsep insan yang menjadi teras dalam pembentukan masyarakat. Aspek-aspek yang dapat dijadikan asas dalam pembentukan masyarakat ialah yang pertama, kehidupan bersosial dan berorganisasi merupakan keperluan manusia. Manusia hidup bersama dalam masyarakat. Manusia hidup secara berkumpulan, berorganisasi dan berpolitik. Yang kedua, manusia perlu bekerjasama atau konsep ta'awun. Manusia akan dapat terus hidup dengan baik jika manusia hidup bekerjasama dan terus bersatu. Masyarakat saling bekerjasama, sesama manusia dapat memenuhi keperluan dan kehendak dengan sebaiknya. Yang ketiga ialah semangat kekitaan dalam masyarakat. Apa yang dapat difahami tentang aspek ini ialah manusia perlu berkongsi matlamat, kesatuan dan semangat kekitaan untuk mendapatkan kerjasama yang baik dalam sesebuah masyarakat, kumpulan dan organisasi. Yang keempat, memerlukan ketua yang baik dan berwibawa. Dalam sesebuah masyarakat, kumpulan atau organisasi boleh berlaku perbezaan untuk melakukan kerjasama. Maka pemimpin diperlukan untuk mengawal dan memimpin sebuah masyarakat. Yang kelima, masyarakat memerlukan etika dan peraturan. Etika dan peraturan ini menjadi panduan kepada manusia untuk membezakan perkara yang betul dan salah. Yang keenam ialah fungsi pendidikan. Pendidikan merupakan elemen terpenting dalam pembentukan masyarakat dalam pemikiran Ibn Khaldun. Itu sahaja bagian saya. Terima kasih. Saya Nurul Izzah Husna binti Ibrahim menombor matrik A176701 akan membentangkan mengenai 3 tahap masyarakat menurut Ibn Khaldun. Menurut Ibn Khaldun, sosiologi merupakan cara untuk memahami sejarah dan keadaan sosial masyarakat dalam suatu generasi, proses perubahan dalam suatu masyarakat serta faktor dan kesannya dalam peta peradaban suatu bangsa. Ibn Khaldun mendefinisikan negara sebagai satu makhluk yang dilahirkan, membangun dan berkembang serta menjadi tua sebelum akhirnya akan hancur. Negara memiliki umur yang sama dengan makhluk pada umumnya. Beliau berpendapat bahawa umur sesuatu negara atau lebih fokus kepada masyarakat di sesuatu empire memiliki 3 tahap atau generasi. Tahap yang pertama ialah masyarakat primitif. Masyarakat pada tahap ini menurut Ibn Khaldun masih belum mengenali peradaban, hidup secara nomad dan bersama dengan alam suri jadi, serta jauh dari kemewahan dan kehidupan kota. Pada tahap pertama ini, orang masih tinggal di kawasan luar bandar dan padang pasir yang jauh dari kemajuan dan belum mengenali teknologi. Masyarakat ketika ini berkelakuan barbar kerana belum wujud atau belum mengenali peradaban. Tahap yang kedua ialah masyarakat desa atau luar bandar. Masyarakat pada tahap ini sudah mula hidup menetap walaupun masih sederhana serta menjalankan aktiviti pertanian dan peternakan untuk meneruskan kehidupan. Pada tahap ini, masyarakat telah berhasil merebut dan memperoleh kekuasaan untuk membentuk sebuah negara. Masyarakat berjaya membebaskan diri daripada imperialisme dan kolonialisme serta mampu mengasaskan negara sendiri. Masyarakat ketika ini perlahan-lahan menuju ke arah perkembangan peradaban yang maju, bermula dengan kebesarkan pembangunan negara dan wujudnya konsep equity dalam masyarakat. Equity itu adalah bermaksud layanan yang berbeza terhadap seseorang individu bergantung kepada keperluan. Tahap ketiga ialah masyarakat urban. Masyarakat tahap ini menurutnya sebagai masyarakat yang berperadaban, di mana aktiviti ekonominya berasaskan perdagangan dan perindustrian. Masyarakat ketika ini bukan sahaja mampu memenuhi keperluan tetapi juga kehendak yang mewah, dan hal ini menyebabkan masyarakat tenggelam dalam kemewahan, penakut dan kehilangan makna kehormatan serta keberanian sehingga menjurus kepada kehancuran. Contohnya berlakunya rasuah, takutnya kehilangan kuasa
dan tidak berani menegakkan undang-undang sehingga menindas sesama masyarakat. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya ialah Nurul Elina binti Zulkifli, nombor matrik A176247. Hari ini saya akan membentangkan tentang teori masyarakat Badui dan masyarakat Hadhara. Menurut Ibnu Khaldun telah mengkelaskan dua jenis kelompok sosial, iaitu masyarakat Badui dan masyarakat Hadhara yang mempunyai ciri-ciri yang berbeza. Yang pertama ialah masyarakat Badui. Masyarakat ini merupakan masyarakat yang tinggal di pendalaman dan mereka merupakan masyarakat yang primitif. Kawasan tempat tinggal mereka ialah di daerah gurun. Mereka ini hidup dengan lebih sederhana. Masyarakat ini memiliki ketakwaan yang lebih tinggi. Mereka juga memiliki sifat yang lebih berani. Hal ini kerana masyarakat ini memiliki ikatan asabiah yang kuat sesama mereka yang merupakan syarat kekuasaan mereka. Seterusnya ialah masyarakat Hadhara. Masyarakat Hadhara ini disebut sebagai masyarakat kota ataupun sebagai masyarakat beradab atau memiliki peradaban. Masyarakat Hadhara ini hidup dengan kemewahan yang telah menjadi individualis kepada lemahnya ikatan asabiah sesama mereka. Kelemahan tersebut telah menjadi punca mereka ini mudah dikalahkan oleh masyarakat Badui. Tempat tinggal masyarakat ini juga mempengaruhi kehidupan agama. Menurut Ibnu Khaldun, kemunculan sebuah bangunan kekuasaan akan menimbulkan anarki dan anarki pada gilirannya akan menghancurkan peradaban. Proses kehancuran ini berjalan melalui masa transisi dari kehidupan primitif iaitu nomadism, ruralism yang menuju ke kehidupan yang hadhara iaitu urbanism. Assalamualaikum, saya Anissa Sofia binti Alias bernama matrik A176234 akan membentangkan tentang Ibnu Khaldun tentang teori asabiah dan kitaran perubahan sosial. Konsep asabiah bermaksud pengikat atau semangat kekitaan yang dapat mengukur kekuatan kelompok sosial dalam masyarakat. Ibnu Khaldun membahagikan asabiah kepada dua bahagian iaitu positif dan negatif. Dari segi positif, konsep pertalian darah dan pertalian perkauman sehingga membentuk perpaduan sosial. Oleh itu, terciptanya keselarasan sosial untuk kebangkitan dan kemajuan peradaban. Asabiah yang benar ia berteraskan kepada keagamaan. Dari segi negatif pula, asabiah dibangkitkan dengan sifat fanatik kerana tidak berdasarkan aspek kebenaran melalui prinsip agama. Seterusnya, 5 tahap jatuh bangun dalam sesebuah peradaban melalui teori asabiah dan kitaran perubahan sosial. Pertama, tahap kejayaan didukung oleh rakyat. Kedua, tahap kezaliman, hubungan hamba abdi dan perlindungan. Ketiga, tahap sejahtera iaitu memperoleh kedaulatan. Keempat, tahap tenteram dan damai iaitu pihak penguasa berpuas hati. Kelima, tahap kemewahan iaitu kepuasan nafsu sehingga berlaku perpecahan. Disebabkan tahap-tahap itu, muncullah 3 generasi dalam masyarakat iaitu generasi pembangun yang masih memegang sifat kenegaraan. Yang kedua, generasi penikmat iaitu keuntungan dalam sistem kuasa menjadikan tidak peka terhadap kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, generasi ketidakupayaan iaitu tiada perasaan cintakan negara dalam diri. Oleh itu, Ibnu Khaldun menggambarkan teori asabiah dalam perubahan sosial sebagai permulaan peradaban. Melalui asabiah membuatkan masyarakat berusaha untuk merealisasikan impian mereka sehingga tercapainya tamadun baru. Dalam perkara tahap jatuh bangun itu tadi, ia boleh berulang sehingga dikenali sebagai teori kitaran perubahan sosial dan asabiah. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Ayu Emilia binti Ramli bernombor matrik A176705. Baiklah, saya akan menyambung pembentangan kepada bahagian seterusnya iaitu dari segi teori konflik. Dari segi perspektif Ibnu Khaldun, terdapat 3 tonggak utama yang mesti diberi perhatian dalam teori konflik, iaitu yang pertama adalah perwatakan psikologi. Perwatakan psikologi merupakan asas sentimen dan idea yang membina hubungan sosial antara pelbagai kumpulan orang iaitu keluarga, suku dan lain-lain. Yang kedua adalah fenomena politik. Fenomena politik merupakan fenomena yang berkaitan dengan perebutan kekuasaan dan kedaulatan yang melahirkan kerajaan, dinasti dan negara. Dan yang ketiga adalah fenomena ekonomi. Fenomena ekonomi merupakan fenomena yang berkaitan dengan pemenuhan keperluan ekonomi baik dalam tingkah laku individu, keluarga, masyarakat dan negara. Dan ketiga-tiga tonggak utama ini telah dibahas secara ringkas untuk melihat
cara mengendali dan memahami konflik yang berlaku lazimnya dalam realiti masyarakat. Baiklah, pada slide seterusnya, kita akan melihat contoh-contoh ataupun konflik yang sering berlaku dalam realiti masyarakat, iaitu yang pertama, konflik dari segi perwatakan psikologi manusia. Secara umumnya, manusia mempunyai 3 potensi dalam diri mereka, iaitu kecerdasan, reaksi emosi dan kerohanian. Namun, manusia mempunyai potensi lain yang mendorong mereka bertindak agresif. Potensi ini timbul kerana terpengaruh kekuatan haiwan dalam dirinya. Kerana potensi ini, manusia juga dikenal sebagai rasional haiwan. Kenapa dikatakan sebagai rasional haiwan? Ibn Khaldun dan ahli-ahli falsafah lain berpandangan bahawa apa yang membezakan manusia dengan haiwan adalah akal atau fikiran, dan keagresifan manusia kemudiannya mencetuskan sesuatu konflik. Dan yang kedua adalah konflik dari segi fenomena politik. Menurut Ibn Khaldun, kepimpinan adalah kemampuan seseorang untuk melarang orang lain melakukan tindakan yang merosakkan, dan larangan itu harus didengar dan dipatuhi oleh orang lain. Namun, seorang pemimpin dalam menjalankan kuasanya tidak menjamin bahawa dia dapat bertindak dengan adil. Bahkan kekuatannya dapat membuatnya melakukan kesalahan dan menganiaya. Dan yang ketiga adalah konflik dari segi fenomena ekonomi. Ibn Khaldun telah mengolah satu teori tentang kependudukan dan menegaskan peranan negara dalam ekonomi serta menemukan keutamaan dan keperluan sesuatu pembahagian kerja dan prinsip tentang nilai kerja. Ibn Khaldun juga telah menggunakan konsep-konsep tersebut untuk membangunkan suatu sistem dinamik untuk mudah difahami, iaitu mekanisme ekonomi yang mengarahkan kegiatan ekonomi kepada fluktuasi dalam jangka panjang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Sabihah binti Omar Azafar, bernombor matrik A 177586. Saya akan membentangkan mengenai perkaitan teori sosiologi Ibn Khaldun dengan masyarakat sekarang. Perubahan sosial bermula dengan sebuah peradaban baru dalam masyarakat. Yang pertama, teori masyarakat Badui dan masyarakat Hadarah. Teori masyarakat Badui yang dikatakan bahawa terdapat kelompok pertama iaitu Badawah yang hidup pedalaman, primitif, dan kedua ialah Hadarah iaitu masyarakat kota yang hidup mewah. Teori tersebut boleh dikaitkan dengan masyarakat pada masa kini iaitu golongan masyarakat yang diukur taraf pendapatan dan ekonomi seperti golongan B40, M40 dan T20. Taraf ini menentukan kondisi masyarakat yang hidup mewah dan tidak mewah. Seterusnya, teori Asabiah dan kitaran perubahan sosial. Konsep Asabiah yang bermaksud perpaduan, persaudaraan dan sikap kerjasama dalam kelompok ini menentukan masyarakat yang bersatu padu dapat membentuk negara yang maju dan makmur. Sebagai contoh, kaitannya dengan masyarakat pada masa kini ialah parti-parti politik yang bersatu padu memperjuangkan idea politik serta hak untuk rakyat. Antara contoh Asabiah yang lain ada di negara kita pada masa kini ialah yang pertama, semangat kenegerian orang Kelantan yang saling menyokong rakyat Kelantan lain dalam pelbagai perkara seperti industri perfilman. Mereka menyokong filem yang dihasilkan oleh karya dari penerbit orang Kelantan. Kedua, orang Melayu yang bersatu padu mempertahankan kedudukan dan hak istimewa orang Melayu seperti isu UiTM, di mana orang Melayu tetap mengekalkan UiTM untuk Melayu. Kesimpulannya, Ibn Khaldun merupakan seorang sarjana Islam yang terkemuka dan mempunyai pengetahuan yang luas dalam pelbagai bidang, terutamanya sosiologi. Dan hal ini boleh dibuktikan melalui teori-teori yang dikembangkan mengenai pengamatan beliau terhadap masyarakat. Teori-teori tersebut banyak memberi sumbangan kepada masyarakat hari ini. Buku beliau yang terkenal iaitu Muqaddimah dianggap sebagai pengasas ilmu kepada kemasyarakatan atau peradaban. Idea-idea dikemukakan oleh Ibn Khaldun jelas menggambarkan beliau merupakan individu yang layak digelar sebagai tokoh pemikiran moden, terutamanya kemampuan menguasai ilmu sosiologi sehingga mampu menghasilkan karya atau idea agung. Sekian, terima kasih.